kita sambung lagi bab 1. Bab 1 iaitu subtopik 1.2, kita akan belajar mengenai mikroorganisme yang berfaedah. Mikroorganisme berfaedah dalam kehidupan harian. Kamu tengok dekat rajah di sini. Rajah ini menunjukkan 3 sektor yang terlibat ataupun yang mengaplikasikan penggunaan mikroorganisme yang berfaedah. Kamu tengok di sini. Sekejap ya. Okey, kamu tengok di sini sektor yang pertama, sektor perindustrian. Sektor yang kedua, sektor pertanian, dan sektor yang ketiga adalah sektor perubatan. Okey. Baik, kita tengok satu-satu. Yang pertama dalam sektor perindustrian. Contoh makanan. Okey, makanan menggunakan mikroorganisme yeast. Contoh makanan yang menggunakan yeast, yang paling famous adalah donat lah. Okey, donat, pizza, segala jenis makanan yang menghasilkan dough. Maksudnya makanan yang diperbuat daripada dough. Jadi nak dapatkan dough itu perlu menggunakan yeast. Okey. Baik, yang kedua adalah minuman. Okey, minuman contoh menggunakan bakteria Lactobacillus bulgaricus. Okey, contoh minuman macam Vitagen, Yakult, itu semua adalah minuman-minuman yang menggunakan mikroorganisme. Okey, barangan kulit. Barangan kulit menggunakan contoh bakteria ni lah. Lactobacillus dengan bifidobacteria ini adalah untuk menguraikan kulit-kulit haiwan tertentu semasa dalam proses nak menghasilkan produk kulit lah. Contoh macam handbag, kan? Okey. Sektor yang kedua, sektor pertanian. Okey, yang pertama digunakan dalam pencernaan haiwan dan juga yang kedua digunakan dalam proses digunakan dalam proses penitritan. Yang ni kamu akan belajar detail dalam kitar nitrogen. Kitar nitrogen di mana penitritan ni maksudnya proses nak menukarkan nitrogen kepada nitrat yang boleh digunakan oleh tumbuhan. Okey, bakteria penitritan. Ini contohlah nama bakteria penitritan tersebut. Nitrobacter dan juga Nitrosomonas. Okey. Baik, sektor yang ketiga adalah sektor perubatan. Okey, perubatan ni vaksin. Okey, contoh nak menghasilkan vaksin menggunakan virus. Kan? Contoh macam sekarang orang tengah nak menghasilkan vaksin bagi merawat COVID-19. Jadi virus digunakan untuk menghasilkan vaksin bagi mencegah seseorang daripada wabak tersebutlah. Okey, dan banyak lagi lah vaksinnya. Okey, rotavirus, salmonella, poliovirus. Okey, poliovirus ni sejenis virus yang digunakan untuk menghasilkan vaksin bagi menentang penyakit poliomyelitis. Okey, antibiotik. Antibiotik perubatan saya nak menghasilkan antibiotik. Contoh nama antibiotik penicillin. Kan? Okey, nama bakteria Penicillium chrysogenum. Okey, ini adalah penicillin ni adalah satu jenis antibiotik untuk melawan penyakit kelamin lah. Baik. Yang ketiga, hormon. Okey, dalam sektor perubatan nak menghasilkan hormon. Contoh insulin. Kan? Insulin ni digunakan oleh pesakit-pesakit diabetes yang di mana kegagalan perindustrian. Okey. Ini yang cikgu dah terang tadi lah. Okey, pencernaan dan bakteria penitritan. Okey, nak menghasilkan hormon, nak menghasilkan antibiotik, nak menghasilkan. Okey, contohlah ni contoh-contoh vaksin lah. Contoh-contoh vaksin rotavirus, salmonella, SP, poliovirus ni nama. Potensi kegunaan mikroorganisme dalam bioteknologi dan kelestarian
alam sekitar. Okey, maksudnya ada beberapa mikroorganisma yang kita boleh gunakan untuk memastikan alam sekitar kita sentiasa bersih, sentiasa selamat, sentiasa dalam keadaan yang elok. Okey, perkembangan dan kemajuan dalam bioteknologi. Bioteknologi ni maksudnya berteknologi dalam bio, maksudnya benda hidup. Okey, terutamanya bioteknologi hijau telah menjanakan dan menjayakan idea potensi penggunaan mikroorganisma untuk merawat sisa kumbahan dan menghasilkan ekoenzim melalui penapaian sisa pertanian. Okey, contoh sisa pertanian ni kulit buah. Kan kita makan buah apple, kulit buah apple tu jangan dibuang. Dia ada kegunaan dia. Kan? Dan juga sisa-sisa tumbuhan lah. Contoh kalau macam pokok kita punya sayur bayam ke, sayur sawi ke yang tak habis, tak sempat nak makan, dah layu, tak sempat nak masak kan? So, jangan buang. Kita boleh proses dia dengan menggunakan bioteknologi untuk menghasilkan, contoh kat sini, natural cleaning products. Kan? Dia boleh digunakan untuk sebagai produk-produk pembersihan. Yang pertama, contoh yang pertama, bioteknologi yang digunakan adalah larutan pembersih ekoenzim. Kamu tengok ni kan? Larutan pembersih ekoenzim dan juga bahan pencuci kimia lah. Dia bandingkanlah, maksudnya kat sini, selalu kalau kita cuci pinggan, kita pakai bahan pencuci kimia kan? Contoh yang famous, Glow, Sunlight, apa lagi? Banyaklah, Axion. Jadi dengan menggunakan sisa-sisa tersebut, sisa kulit buah dan juga sisa sayur-sayuran tu, kita hasilkan larutan pembersih ekoenzim nak menggantikan bahan pencuci kimia. Okey. Macam mana dia dihasilkan? Okey, sebelum tu kita kena tahu apa itu ekoenzim. Ekoenzim ni adalah hasil semula jadi daripada sisa pertanian. Seperti sisa buah atau sayur yang diolah melalui proses penapaian. Maknanya kita peram dia dululah. Okey. Jadi, hasil tersebut kita akan dapat larutan ekoenzim. Larutan yang dihasilkan daripada proses fermentasi. Fermentasi ni maksudnya penapaian lah. Maksud yang sama. Sisa buangan oleh bakteria semula jadi di persekitaran. Jadi, mikroorganisma ini bantu. Bantu untuk menjana ataupun menjalankan fermentasi kepada sisa buangan tersebut sehingga mendapat produk. Sajalah cikgu bagi sebab saya dapat modul teknologi hijau. Kan? Modul teknologi hijau. Jadi cikgu ambil lah beberapa info sedikit penambahan lah untuk kamu. Dan cikgu rasa kamu dah belajar masa tingkatan 4, betul tak? Kamu dah belajar bab 4 tingkatan 4 teknologi hijau. Dia ada banyak sektor-sektor dia kan? So kalau yang ni sektor pengurusan sisa dan air sisa. Okey. Jadi melalui kategori cegah dan kurangkan dapat menukar sisa domestik terutamanya sisa buah-buahan kepada bahan yang berfaedah iaitu ekoenzim. Okey. Cadangan guna buah yang manis kerana tinggi kandungan gula dan kanji. Contohnya seperti manggis, rambutan atau anggur. Buah-buahan yang manis ini dia mengandungi glukosa yang diperlukan dalam proses fermentasi. Okey, ini contoh bahan dia lah. Air, kulit buah-buahan dan juga gula merah. Dan dibiarkanlah dan disimpan di tempat yang gelap. Okey, terfikir tak kenapa nak simpan dekat tempat gelap? Tak boleh ke letak kita perap dia dekat kawasan yang biasa? Kan? Kamu kena kaitkan dengan yang bab ni lah. Kan? Pertumbuhan mikroorganisma aktif paling baik dalam keadaan yang gelap. Sebab kita nak speed up the growth of the microbe. So sebab itu kita simpan dalam tempat yang gelap. Okey, ni perbezaan antara pembersih yang ekoenzim dengan bahan pencuci kimia. Okey, kamu boleh tengoklah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 aspek. Okey, cikgu ulang balik lah. Okey, dari segi proses,
Kalau ekoenzim, penapaian, sisa pertanian. Kalau bahan pencuci kimia, penggunaan bahan kimia. Okey, tindakan terhadap lemak dan gris. Okey, contoh kita nak hilangkan kotoran yang terdiri daripada lemak dan gris minyak lah. Okey, jadi ekoenzim ini dapat menguraikan lemak dan gris kepada molekul yang lebih kecil. Okey, tapi kalau bahan pencuci kimia, surfaktan dalam bahan pencuci kimia mengemulsikan lemak dan gris kepada buih. Okey. Dari segi kegunaannya, sama ada mudah atau tidak, kalau ekoenzim tidak perlu disental kerana lemak dan gris mudah ditanggalkan. Bahan pencuci kimia perlu disental dengan kuat. Okey, aspek saliran sama ada tersumbat ataupun tidak. Molekul untuk ekoenzim, molekul kecil yang dihasilkan oleh enzim tidak menyumbatkan saliran. Kalau pencuci kimia, buih yang dihasilkan oleh surfaktan boleh menyumbatkan saliran sekiranya saliran tersebut dalam keadaan yang tidak baik lah. Okey, kos, of course lah kan. Kalau ekoenzim, kosnya rendah lah. Kan kos rendah sebab kita guna sisa je, sisa buah-buahan kan. Kalau bahan pencuci kimia, kosnya tinggi kan. Kalau kita nak beli pun mahal juga tu. Okey, penghasilan sisa. Kalau ekoenzim kurang, bahan pencuci kimia banyak. Alam sekitar, ekoenzim lebih mesra alam. Bahan pencuci kimia mencemarkan alam sebab dia guna bahan kimia. Alright? Okey, ni yang kedua. Contoh bioteknologi dalam menjaga alam sekitar dinamakan serum bakteria Lactobacillus. Mereka menghasilkan serum. Okey, serum bakteria ini digunakan untuk merawat air sisa dan enap cemar dalam sistem saliran. Ni gambar yang cikgu dapat kan. Bahan-bahan untuk menghasilkan serum Lactobacillus. Dia guna apa ni? Okay, sinilah serum Lactobacillus. Serum ni yang warna kuning ni. Lapisan atas yang berwarna kekuningan. Antara contoh bahan yang digunakan, dia pakai susu lah. Susu. Okey, serum bakteria Lactobacillus. Okey, ni dalam modul yang cikgu ambil tu lah. Okey, dia guna apa? Air sisa basuhan beras. Kan, kita kalau mak kita masak nasi, basuh beras kan? Selalu air basuhan beras tu buang saja. Tapi baik sebenarnya air basuhan sisa beras tu. Setengah mak-mak ni, mereka akan siram, mereka guna air tu untuk siram pokok bunga. Kan? Jadi selain daripada itu, kita juga boleh gunakan air sisa tersebut untuk biakkan bakteria Lactobacillus. Okey? Okey. Di bawah ni dia adalah, dia punya ni lah. Okey? Contoh kegunaan dia. Enap cemar kerap didapati dalam longkang-longkang di kawasan perumahan dan bandar. Okey, kalau tengok longkang dekat kawasan perumahan ataupun kawasan bandar, dia macam berlumut kan, kotor. Okey, enap cemar degil ini dapat dikurangkan secara semula jadi dengan menggunakan serum bakteria yang baik iaitu Lactobacillus. Okey, Lactobacillus ni, bakteria ini kita boleh dapat dalam susu kultur bakteria. Sebab itu salah satu bahan yang diguna untuk nak buat serum ni diguna susu. Okey. Bakteria ini memberi banyak faedah kepada kehidupan manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan. Okey, Lactobacillus ini boleh didapati dalam kuantiti yang banyak bagi tujuan ini dengan membiakkannya terlebih dahulu. Hasilnya nanti akan dikumpulkan dalam keadaan cecair yang dipanggil serum Lactobacillus. Okey, rawatan air sisa dan enap cemar yang degil dalam longkang boleh dilakukan secara alami dengan menggunakan bakteria baik tersebut. Okey, penggunaan bakteria baik sebagai ejen pencuci dapat meminimumkan penggunaan bahan pencuci kimia di pasaran yang boleh memudaratkan pengguna dan hidupan akuatik. Okey, jadi kalau kamu tengok kat sini, dia maksudnya alternatif lain untuk gantikan bahan kimia sebenarnya dengan menggunakan sisa-sisa yang tidak mencemarkan alam, sisa-sisa semula jadi yang mudah didapati. Kan, contoh tadi air basuhan beras tu. Okey, kalau kamu perasan kalau dekat sekolah kita pekerja-pekerja pembersihan setiap beberapa bulan sekali mereka akan tabur longkang kat sekolah kita tu menggunakan satu serbuk yang berwarna putih. Kan, dan lepas mereka
tabur serbuk tu kamu akan dapati dia ada sedikit bau kan. Itu adalah salah satu contoh penggunaan bahan kimia lah untuk menghapuskan enap cemar yang ada pada longkang. Jadi kita gantikan okey, ni istilah-istilahnya lah. Okey. Definisi bagi istilah-istilah. Okey, air sisa sebarang jenis air yang sudah berubah kualitinya disebabkan oleh aktiviti manusia. Contoh, air kumbahan. Okey. Enap cemar, bahan pencemar yang melekat pada tebing sungai, parit, dinding longkang. Okey, sektor pengurusan sisa dan air sisa menerima pakai teknologi hijau dalam pengurusan dan penggunaan sumber air, rawatan kumbahan, sisa pepejar dan kawasan pelupusan. Ini kegunaannya lah. Okey. Selain daripada kita nak buat serum, maksudnya selain kita nak rawat enap cemar itu, dia juga boleh singkirkan bau busuk, membantu pencernaan haiwan ternakan, membuat kompos, memajukan industri perikanan, menghasilkan enzim, merawat sisa kumbahan. Topik 1.3, pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikrob. Tadi kita belajar 1.2, kita belajar tentang manfaat dia. Sekarang ini 1.3 kita akan belajar tentang cara nak cegah, cara nak rawat penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Maksudnya kat sini mikroorganisme ni dia ada kesan baik, dia ada kesan buruk. Selain mikroorganisme berfaedah, wujud juga mikrob yang bahaya yang dikenali sebagai patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Jadi apa-apa mikrob yang boleh menyebabkan penyakit, kita panggilnya, istilahnya adalah patogen, iaitu mikroorganisme penyebab penyakit. Okey, teknik aseptik. Okey, teknik aseptik ni merujuk kepada prosedur kesihatan yang dijalankan untuk menghalang jangkitan patogen atau untuk nak singkirkan patogen yang sedia ada. Oleh yang demikian, teknik aseptik adalah bertepatan dengan ungkapan mencegah lebih baik daripada merawat. Okey, ini bermaksud mencegah seseorang daripada dijangkiti oleh patogen adalah lebih baik daripada merawat seseorang yang telah dijangkiti. Ini adalah 5 teknik aseptik tersebut. Okey. Pensterilan, pendidihan, penggunaan antiseptik, penggunaan disinfektan dan penggunaan sinaran. Ada 5 teknik aseptik. Okey, 5 teknik mencegah, mencegah pensterilan. Okey, pensterilan ni bermaksud proses membunuh ataupun menyingkirkan mikroorganisme dari sesuatu objek atau persekitaran. Okey, bergantung kepada jenis mikroorganisme yang akan dimusnahkan ataupun disingkirkan. Contoh, suhu di dalam autoklav yang melebihi 130 darjah Celsius dapat membunuh mikroorganisme dan sporanya. Penapis mikron pula digunakan untuk menapis zarah-zarah seni dan mikroorganisme daripada air ataupun cecair. Okey, dia bergantunglah. Okey, kaedah-kaedah yang kita nak guna, nak masukkan dalam autoklav ke, nak guna penapis mikron ke, dia bergantung kepada jenis mikrob yang kita nak musnahkan ataupun yang kita nak singkirkan. Contoh gambar kat sini dia bagi gambar alatan pembedahan. Setiap kali sebelum dan selepas diguna, alatan pembedahan tersebut akan disterilkan untuk mencegah penularan ataupun mencegah jangkitan penyakit akibat daripada patogen. Kaedah dia lah. Ada 5 pula. Kaedah pensterilan ada 5. Sama ada nak guna haba. Kaedah haba ni autoklav lah. Kan? Autoklav ni dia punya suhu dia melebihi 120 darjah Celsius. Sebab kalau kita nak steril,
banyak cara lah kan. Tapi kalau nak guna autoclave ni suhu dia memang sangat tinggi lah. Okay, satu alat khas lah. Okay, ni gunakan untuk contoh nak steril alat pembedahan. Okay, lagi satu nak musnahkan, nak bunuh mikrob. Kita boleh guna bahan kimia. Contoh sabun. Kan sekarang kan tengah famous iklan. Cuci tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer. Alright. Okay, yang ketiga kaedah sinaran. Contoh sinar UV. Sinar UV contoh biasanya dekat matahari tu of course ada. Tapi kalau dalam dewan pembedahan, bilik pembedahan pun ada sinar UV. Okey, tekanan tinggi masukkan dalam periuk tekanan. Yang keempat, yang kelima penapis mikron lah. Okay, untuk mikroorganisma yang besar kecil. Kaedah aseptik yang kedua, pendidihan. Okey. Pendidihan air pada suhu 100 darjah Celsius lazimnya digunakan untuk membunuh mikroorganisma pada objek kegunaan harian seperti botol susu, jarum suntikan dan peralatan doktor gigi. Okey, pendidihan ni maksimum suhunya 100 je lah. Takat didihnya 100. Okey, maksudnya pendidihan ni dia boleh membunuh mikroorganisma tetapi tidak boleh membunuh sporanya. Okay, spora masih ada walaupun suhu 100. Macam mana cara nak bunuh spora? Guna kaedah tadi. Yang pertama tadi, kaedah pensterilan masuk dalam autoclave. Suhu sampai 130 kan. Itu baru mikrob pun mati, spora dia pun mati. Kalau yang ni untuk kegunaan biasalah. Contoh kita tengok mak kita kan. Dia didihkan botol susu adik kita untuk membunuh mikroorganisma lah. Okay. Aseptik yang ketiga adalah penggunaan antiseptik. Okey, apa itu antiseptik? Antiseptik ialah bahan kimia yang kita dapat sapu pada permukaan kulit manusia atau luka untuk mencegah jangkitan patogen. Contoh kalau kita terjatuh, kemalangan dan sebagainya, ada luka dekat kita punya kulit. Jadi kita pergi hospital ataupun boleh buat sendiri di rumah, kita akan disapukan dengan antiseptik lah ataupun istilahnya dressing. Nurse ataupun doktor akan buat dressing untuk kita lah, untuk mencegah jangkitan patogen. Alright. Okey, contoh antiseptik ialah, ni contoh-contoh namanya lah. Ini biasa kan, ubat yang warna kuning tu kan. Okay, kalau siapa yang biasa jatuh motor ke, dia tahu lah. Yang warna kuning kan, dekat tempat yang kita punya luka tu lah. Okey. Okey, sesetengah antiseptik dapat membunuh mikrob dan sesetengah lagi antiseptik seperti profil AV ni ataupun menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Maksudnya antiseptik pun dia ada kategori dia lah. Alright. Okey, alkohol isopropil 70% dapat digunakan sebagai antiseptik dan juga ejen pensteril. Kan, acrylflavin, ubat kuning, povidone, alkohol isopropil. Yang ni kalau kamu perasan, masa kita nak macam nak cucu kan, nurse nak ambil darah kita kan, dia akan sapu dengan ni dulu lah. Macam kita tahu kan, kamu akan tahu sebab bila dia sapu tu kamu rasa sejuk kan. Dia betul dia ada efek cekap basket. Okey, itu adalah salah satu contoh antiseptik lah. Okey. Seterusnya, disinfektan. Okey. Disinfektan merupakan bahan kimia yang digunakan pada benda bukan hidup. Seperti cadar, tandas, kolam renang untuk bunuh mikroorganisma terutamanya patogen. Tidak sesuai diguna pada kulit atau luka. Okey. Contoh disinfektan yang lazim kita guna, bahan peluntur, hidrogen peroksida dan juga cecair klorin. Contoh nak cuci swimming pool, guna cecair klorin lah. Sebab tu bila kita pergi, kadang-kadang kita pergi dekat hotel, kita ada bau klorin kan. Okey, dia nak ni lah. Seterusnya, kaedah sinaran. Okey, kaedah aseptik yang seterusnya, kaedah sinaran. Okey, nama sinar yang diguna, contoh sinar ultra ungu, sinar UV lah, sinar X dan sinar gamma, ni radioaktif lah, dapat digunakan untuk membunuh mikroorganisma. Okey, di mana sinaran ini menembusi ke dalam sel mikroorganisma dan memusnahkannya. Sebagai contoh, sinar UV digunakan untuk membunuh mikroorganisma di dalam bilik bedah. Okey, dia tak nak lah. Okey, sebab contoh macam buat operation. Bila masuk bilik operation theater tu,
doktor akan expose kawasan yang nak dibedah lah. Kalau perut, dia hanya buka kawasan yang perut. Kawasan lain ditutupkan dengan kain. Tak pastilah sebab cikgu tak boleh masuk. Kain hijau ke benda kan. Dia hanya expose kawasan yang nak dioperate lah. Jadi, dalam masa yang sama kat kawasan bilik bedah tu, dia memang ada sinaran-sinaran inilah untuk pastikan sebab dia lah perut manusia tengah terbuka, tengah terdedah. Jadi tak naklah ada jangkitan daripada patogen-patogen yang ada di udara. Okey. Okey, antibiotik. Apakah itu antibiotik? Okey. Antibiotik ini adalah ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria. Okey. Maksudnya dia boleh merawat apa saja penyakit yang berpunca daripada bakteria. Dan dia tak berkesan lah terhadap jangkitan virus seperti demam biasa, selsema dan batuk. Maksudnya, sebab itu antibiotik ni kamu tak boleh beli dekat farmasi. Antibiotik ini hanya boleh diberi dengan nasihat daripada doktor. Doktor yang akan prescribe antibiotik. Kan, contoh macam ubat demam, kita boleh pergi simply beli dekat farmasi. Tapi antibiotik tak. Okey, dia kena jumpa dengan doktor dulu, consult doktor dulu. Doktor yang akan nilai kita. Punca, dia akan kena pasti punca penyakit kita. Baru dia akan prescribe ubat dan kita ambil dekat farmasi lah. Bukan maksudnya ambil farmasi klinik ataupun hospital berkenaan lah. Okey. Okey. Apakah itu kerintangan antibiotik? Okey. Berlakulah kerintangan antibiotik ini berlaku apabila antibiotik ini hilang keupayaan untuk membunuh bakteria. Jadi, dia tidak lagi berkesan untuk merawat jangkitan bakteria. Okey, macam mana kerintangan antibiotik ini boleh berlaku? Yang pertama, guna secara berlebihan. Yang kedua, penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Contoh, merawat jangkitan yang disebabkan oleh virus seperti sakit tekak, demam dan selsema dan batuk biasa dengan antibiotik. Okey? Tidak mengambil antibiotik dalam tempoh yang ditetapkan. Dan sebab itu, antibiotik kalau kita dapat, once sekali kita makan, kita kena habiskan. Kan? Doktor selalu pesan macam tu. Kita kena habiskan antibiotik itu sebab kita tak nak jadi ni lah rintangan antibiotik. Bahaya tak rintangan antibiotik ni? Bahaya. Kerana kerintangan antibiotik akan membuatkan kita mudah terdedah kepada lebih banyak penyakit sebab badan kita dah lemah. Okey. Kaedah rawatan penyakit berjangkit. Okey, contohlah kat sini dia bagi 3 lah. Pneumonia, athlete's foot dan juga kayak. Okey, kalau pneumonia disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae, bakteria lah, dan dirawat dengan antibiotik. Okey, contoh penicillin nama antibiotik dia. Okey, athlete's foot, okey, disebabkan oleh fungi, ulat lah. So kita guna antifungal lah, nama clorimazole. Okey, kayak disebabkan oleh virus. Kita rawat dengan antiviral. Contoh nama antiviral, acyclovir. Okay, sekian. Tamatlah untuk bab 1. Assalamualaikum.